Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dalam kelas agama petang. Baiklah, sebelum Ustazah mulakan pembelajaran kita hari ini, eloklah kita sama-sama baca doa dulu. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Okey, hari ni Ustazah nak ajar subjek ibadah. Okey, Ustazah menggantikan Ustazah Aini. Sepatutnya Ustazah Aini yang ajar subjek ibadah, tapi Ustazah gantikan sekejap. Okey, hari ni Ustazah nak masuk pelajaran 1, tajuk solat jamak dan qasar. Okey, masing-masing boleh buka buku ibadah, muka surat 1 Ibadah, boleh rujuk muka surat 1. Okey, jom kita tengok apa dia konsep solat jamak dan qasar. Okey. Dalam jamak qasar ni Ustazah akan terangkan, yang pertama adalah pengertian dia, yang kedua adalah hukum jamak solat jamak dan qasar, yang ketiga jenis-jenis solat jamak dan qasar, dan yang keempat adalah syarat solat jamak dan qasar. Jom kita tengok apa dia pengertian solat jamak dan qasar. Okey, solat jamak dan qasar dari segi bahasa adalah jamak. Jamak bermaksud himpun ataupun kumpul. Jamak ni maksud dia banyak. Okey, yang kedua qasar. Qasar ni maksud dia pendek atau ringkas. Okey. Baiklah, untuk hari ni, untuk kelas hari ni, Ustazah hanya akan terangkan solat jamak sahaja. Okey, untuk qasar Ustazah akan terangkan untuk kelas akan datang. Okey. Kita tengok pengertian solat jamak dari segi istilah pula. Okey, dari segi istilah, solat jamak ni adalah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu, iaitu yang pertama solat zuhur dengan asar, yang kedua solat maghrib dengan isyak. Dua ni sahaja. Tak boleh kamu nak tukar asar dengan zuhur, asar dengan isyak tak boleh, ataupun maghrib dengan zuhur pun tak boleh. Dia mesti solat zuhur dengan asar, dia sama waktu ni, waktu dia dekat-dekat. Zuhur dengan asar, dan yang kedua adalah maghrib dengan isyak, sebab waktu dia dekat-dekat. Okey. Solat subuh macam mana solat subuh pula? Okay, untuk solat subuh tak boleh dijamakkan sama sekali. Baiklah, jom kita tengok dalil berkaitan dengan solat jamak. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 2. Okey, jom kita baca sama-sama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Mu'az radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Maksud dia adalah daripada Mu'az radhiyallahu anhu berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Fakana yusalli adh-dhahra wal 'asra jami'a. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak, wal maghriba wal isya'a jami'a, dan menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ni, dalil ni nak menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat jamak ketika perang. Baiklah, kita tengok hukum solat jamak. Apa dia hukum solat jamak? Okey, hukum dia adalah harus, iaitu orang yang bermusafir boleh memilih solat fardu seperti biasa, ikut waktu macam biasa, ataupun boleh nak solat fardu secara jamak. Okey, maksud musafir. Musafir ni bermaksud perjalanan jauh yang melebihi 2 marhalah ataupun 90 km. Okey, kalau ikut kamus dewan, 1 marhalah bersamaan dengan 44.8 km. Kali dah 2, lebih kurang 80 lebih sebenarnya, tapi kita genapkan jadi 90 km. Senang nak kira. Okey, Ustazah nak bagi contoh apa yang dimaksudkan dengan nak solat mengikut waktu biasa ataupun solat jamak. Okey, contohnya Ustazah nak pergi KL contohnya. Okey, KL, Negeri Sembilan ke KL lebih kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Jadinya Ustazah keluar daripada rumah Ustazah ni dalam pukul 12. Okey, dalam pukul 12. Okey, sampai je Seremban dah pukul 1.30
dah sejam lebih dah perjalanan Ustazah tu. Nah, dan dah masuk waktu Zuhur. Ustazah berpilih sama ada nak berhenti solat Zuhur sahaja ataupun Ustazah pilih nak jamakkan terus. Solat Zuhur bersama dengan solat Asar. Okey. Harap kamu fahamlah contoh yang Ustazah bagi ni. Okey, seterusnya kita tengok pula jenis-jenis solat jamak. Solat jamak ni ada 2 jenis. Okey, yang pertama jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Apa dia jamak takdim? Apa dia jamak takhir? Okey, kita tengok pula jamak takdim. Jamak takdim ni maksud dia adalah menghimpunkan solat yang kedua dalam waktu solat yang pertama. Contoh, contoh yang pertama, solat Zuhur, waktu Zuhur sekarang ni. Solat Zuhur dan Asar dilakukan dalam waktu Zuhur. Contoh ni sekarang waktu Zuhur. Kamu boleh jamakkan solat Asar tu, boleh bawa masuk dekat waktu Zuhur. Contoh yang kedua adalah solat Maghrib dan Isyak dilakukan dalam waktu Maghrib. Kita tengok pula contoh maksud jamak takhir pula. Jamak takhir maksud dia adalah menghimpunkan solat yang pertama dalam waktu solat yang kedua. Tengok contoh dia. Macam mana pula contoh dia? Solat Zuhur dan Asar dilakukan dalam waktu Asar. Sekejap lagi Asar. Kamu boleh gabungkan, kumpulkan solat Zuhur tu bawa ke Asar. Tu dinamakan jamak takhir. Contoh yang kedua adalah solat Maghrib dan Isyak dilakukan dalam waktu Isyak, iaitu waktu yang kedua. Waktu yang kedua maksudnya kamu bawa waktu Maghrib tu ke waktu Isyak. Itu yang dimaksudkan dengan jamak takhir. Untuk contoh jamak takhir, contohnya Ustazah nak bermusafir ke Terengganu. Ustazah naik bas nak ke Terengganu, Ustazah naik bas. Jadinya Ustazah punya bas tu dia bergerak dalam pukul 12.30 hari. 12.30 hari tu. Sampai je Muazzam dah waktu Zuhur, tapi bas tak berhenti. Jadi Ustazah niat Ustazah nak buat jamak takhir. Bas pun berjalan sampailah ke Kuantan. Dalam Kuantan lebih kurang dalam pukul 4.30 lah, 4.30. Sampai Kuantan dalam pukul 4.30. Time tu dah masuk waktu solat Asar. Jadi bas pun berhenti time tu. Ustazah pun boleh tunaikan solat jamak takhir. Iaitu Ustazah gabungkan solat fardu Zuhur tadi tu bawa ke Asar. Itulah dinamakan solat jamak takhir. Harap kamu faham apa yang Ustazah sampaikan. Seterusnya kita pergi pula kepada syarat-syarat solat jamak. Ada 2. Apa syarat jamak takdim? Macam mana? Apa pula solat jamak takhir? Apa perbezaan dia? Jom kita tengok syarat jamak takdim. Untuk solat jamak takdim, dia ada 4 syarat yang kamu perlu ikut. Yang pertama adalah kedua-dua solat dilakukan mengikut turutannya, iaitu mendahulukan solat yang pertama. Maksud dia dekat sini adalah jamak takdim kan? Jamak takdim Ustazah bagi contoh tadi adalah solat Zuhur tadi. Ustazah musafir ke KL. Ustazah solat Zuhur dulu. Jamak takdim. Bila masuk waktu Zuhur, Ustazah kena niat jamak takdim. Ustazah kena solat Zuhur dulu. Ustazah kena buat solat Zuhur dulu, barulah dah habis solat Zuhur tu, barulah Ustazah boleh buat solat Asar. Yang kedua, berniat jamak yang kedua dalam solat yang pertama. Tu masa Ustazah solat Zuhur tu, Ustazah kena niat jamak takdim gabungkan dengan Asar tu. Yang ketiga, kedua-dua solat dilakukan berturutan. Selepas Ustazah tunaikan solat fardu Zuhur, Ustazah terus bangun untuk solat Asar pula. Dia tak boleh. Lepas solat Zuhur tu, kamu nak pergi makan dulu ke, kamu nak pergi jalan-jalan dulu ke, tak boleh. Dia kena berturutan. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah masih dalam musafir sehingga melakukan solat yang kedua.
Mesti masih dalam keadaan musafir. Okey, syarat jamak takhir pula ada 2. Okey, yang pertama, berniat solat jamak takhir dalam waktu solat yang pertama. Okey, tadi Ustazah dah bagi contoh. Ustazah buat jamak takhir. Semasa Ustazah nak ke Terengganu tu, Ustazah buat jamak takhir dalam waktu asar. Jadi, masa Ustazah tunaikan solat fardu asar tu, Ustazah kena niat jamak takhir. Sebab asar tu adalah solat yang pertama. Solat yang kedua baru solat zuhur. Yang kedua, syarat yang kedua adalah masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Okey, selepas je Ustazah solat asar tadi tu, Ustazah terus bangun solat zuhur pula. Macam tu. Harap kamu faham apa itu jamak takhir. Okey, habis sudah untuk tajuk solat jamak. Okey, untuk solat qasar, Ustazah akan terangkan pada kelas yang akan datang. Okey, untuk latihan kamu, untuk tugasan kamu, kamu boleh buka buku latihan muka surat 1. Okey, buat yang atas je. Buku surat 1 yang atas je. Yang atas je, yang suaikan. Yang suaikan ni saja. Okey, yang bawah tu, yang bar tu tak payah. Tak payah buat. Pangkah. Ustazah pangkah siap-siap dah. Tak payah buat. Hanya buat soalan alif saja. Suaikan. Soalan suaikan tu saja. Okey? Ada berapa tu? Ada 2, 4. Ada 4 jawapan tu. Pilih suaikan mana jamak takhir, mana jamak takdim. Itu sahaja kamu punya latihan. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.